Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah, taufik hidayah, pertolongan i'anah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menjalani ibadat Ramadan. Kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan. Antara nikmat yang paling besar adalah nikmat diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadat kepada Allah. Itu antara peluang, itu antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selain daripada nikmat iman, selain daripada nikmat Islam, nikmat peluang untuk beribadat kepada Allah juga merupakan nikmat yang besar. Pernah berlaku di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua orang lelaki datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian masuk Islam. Di antara dua orang ni, salah seorang daripada mereka masuk Islam kemudian berjihad, berperang kemudian mati. Setelah 1 tahun, barulah seorang sahabat lagi pun ikut menjejaki sahabat yang pertama tadi, kembali ke rahmatullah seperti mana sahabat yang pertama. Jadi sahabat pertama ni masuk Islam kemudian mati, perang mati. Seorang sahabat lagi masuk Islam setelah setahun baru mati. Jadi Sayyidina Talhah radhiyallahu anhu bermimpi bertemu dengan dua orang lelaki tadi. Jadi dia pun heran, dia tengok, dia duduk di hadapan pintu syurga, dia melihat penjaga pintu syurga panggil dua orang lelaki tadi masuk. Orang yang mati yang kedua, sahabat yang kedua, yang nombor 2 ni mati, dapat masuk syurga awal daripada sahabat yang pertama. Sahabat yang pertama tadi masuk Islam, berperang, mati fisabilillah, mati syahid. Sahabat yang kedua masuk Islam setelah setahun baru mati. Jadi menimbulkan tanda tanya kepada para sahabat yang lain, kenapa benda ni berlaku ni? Cerita ni setelah Sayyidina Talhah radhiyallahu anhu cerita kepada sahabat-sahabat lain tentang mimpi dia, mereka pun heran, kenapa lelaki yang kedua ni masuk syurga awal daripada lelaki yang pertama, sedangkan lelaki yang pertama mati dulu, kan? Mati fisabilillah, betul, mati dalam peperangan pula. Bila cerita kisah ni sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tanya, min ayyi zalika ta'jabun? Kenapa kamu, tak mana, dari sudut mana yang kamu heran sangat tu? Maka mereka jawab, ya Rasulullah, hadza kana ashadda ijtihadan thumma istushhida fi sabilillah. Lelaki yang pertama tadi bersungguh-sungguh berjihad, mati syahid. Kenapa masuk syurga nombor 2? Sebelum masuk yang kedua, bukan yang pertama. Maka Nabi SAW menjawab, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanatan? Tidakkah seorang sahabat ni dia hidup 1 tahun dan kemudian dia bertemu dengan Ramadan, kemudian dia dapat sembahyang sujud setelah dia sujud fi sanah, sepanjang ataupun dalam tempoh 1 tahun. Mana yang kedua, lelaki yang kedua, sahabat yang kedua ni mendapat peluang untuk memperbanyakkan ibadat dia. Yang pertama, ya, dia mendapat peluang untuk berjihad, mati syahid, selesai cerita. Tapi lelaki yang kedua diberi peluang untuk bertemu dengan Ramadan. Lelaki yang kedua diberi peluang untuk bertahajud, sembahyang, buat banyak lagi kebaikan. Itu peluang kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di saat hujung Ramadan ini, kita
kita mendapat peluang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani Ramadan sehingga dah penghujung. Mula daripada bulan Rejab, Syaban, kita dah teruja untuk menyambut Ramadan. Kita dah buat persiapan dan buat persediaan, sehingga kita sentiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah Rejab kami, berkatilah Sya'ban kami, sampaikan kami ke Ramadan. Dan alhamdulillah kita dapat bertemu dengan Ramadan tahun ini. Bukan sekadar di awal Ramadan, bahkan kita dah di penghujung Ramadan. Ramai sahabat-sahabat yang tak sempat bertemu Ramadan pada tahun ini, maka kembali ke rahmatullah sebelum bertemu dengan Ramadan. Ada yang bertemu dengan Ramadan di awal Ramadan, dah kembali ke rahmatullah. Ada yang pertengahan Ramadan dijemput menghadap Allah. Alhamdulillah, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ke akhir Ramadan. Di penghujung Ramadan, dah Ramadan nak tinggalkan kita dah. Di ketika mana Ramadan nak tinggalkan kita, sedang hakikat ni kita rasa sayu, rasa sedih, kan? 2 bulan sebelum Ramadan kita buat persiapan untuk bertemu Ramadan, nak minta pada Allah, minta balighna Ramadan, balighna Ramadan. Dan Allah Ta'ala pertemukan kita dengan Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur. Sekarang Ramadan yang kita nanti-nantikan itu, yang kita dah ketemu ini, semakin hari semakin menghujung, semakin hari semakin berakhir, semakin dekat hari kita berpisah dengan Ramadan. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang penonton yang dirahmati Allah. Jadi waktu yang ada, waktu yang tersisa ini, kita jangan abaikan peluang yang masih ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ataupun memperolehi sebanyak mungkin rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ataupun ibadat puasa ini Allah Subhanahu wa taala beri kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan ibadat di sana bukan sekadar mempunyai ganjaran pahala, bahkan juga di sana ada pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara kelebihan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala beri pada umat Nabi Muhammad ni ibadat di mana dalam satu ibadat ada ganjaran pahala dan juga ada pengampunan dosa. Umat-umat terdahulu mereka mendapat ibadat yang mana sekadar dapat pahala, tak terampun dosa. Namun umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala beri ibadat di mana di situ ada pahala dan juga ada pengampunan dosa. Antaranya ibadat puasa ni. Contoh ganjaran pahala yang disediakan seperti mana disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'adadtu li'ibadis shaimin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk umat, a'adadtu li'ibadis shaimin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang berpuasa, ma la 'ainun ra'at, ganjaran pahala yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, yang tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terlintas di hati. Mana ganjaran pahala yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, yang begitu banyak. Kalau ibadat-ibadat lain ada ganjaran pahala dia, ada bilangan dia, ada had dia, disebut banyak mana ganjaran pahala sesuatu amal ibadat. Kullu hasanatin, dalam hadis qudsi Allah Ta'ala firman, kullu hasanatin bi ashri amsalha ila 700 dha'fin. Setiap kebaikan itu ada 10 ganjaran pahala dan berlipat ganda sehingga 700 dha'fin, sehingga 700 kali ganda pahala dia. Illa siyama, melainkan puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah bagi aku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Banyak mana balasan ganjaran untuk orang yang berpuasa? Bi ghairi hisab, tanpa hisab, tak terhingga. Kalau ibadat-ibadat lain, sekurang-kurang ganjaran pahala dia 10 dan boleh berlipat ganda sampai
700 kali ganda. Adapun puasa lebih daripada tu. Lebih tu banyak mana? Tak disebut banyak mana. Bahkan disebut sebagai bighairi hisab, tanpa hitungan, tanpa kiraan. Ini ibadat puasa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita, yang Allah Taala syariatkan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan ganjaran yang tidak terhingga. Itu contoh hadis ataupun hadis kursi ataupun hadis nabawi yang menceritakan tentang kelebihan ganjaran pahala puasa. Mana puasa ini di situ ada ganjaran pahala, dan juga puasa ada pengampunan dosa. Hadis Nabi SAW menyebut, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang berpuasa dalam keadaan beriman, wahtisaban, dalam keadaan mengharap ganjaran pahala keridaan Allah Subhanahu wa taala, imanan wahtisaban, dijanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampun dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi alhamdulillah kita dapat menyambut Ramadan, kita dapat laksanakan ibadat puasa. Insya-Allah kita akan dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ganjaran pahala yang tidak terhingga, dan juga kita akan dapat ganjaran apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pengampunan dosa. Masya-Allah, begitu hebat, begitu besar ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa. Jadi saki-baki yang ada saat di penghujung Ramadan ini, di penghujung Ramadan, yang mana Ramadan ini, di dalam Ramadan ada rahmat, di dalam Ramadan ada pengampunan, di dalam Ramadan ada pemerdekaan daripada api neraka. Rahmat Allah melimpah ruah, rahmat Allah mencurah-curah. Jangan sampai berlalunya Ramadan dalam keadaan kita tidak mendapat sedikit pun rahmat Allah. Ini malang. Begitu juga jangan sampai berlalunya Ramadan dalam keadaan kita tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jangan sampai berlalunya Ramadan sedangkan kita bukan semakin dekat dengan syurga Allah, bahkan semakin jauh daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau, kita takut, kita minta berlindung. Bila datangnya bulan Ramadan, dalam sebuah hadis, idza dakhala syahru ramadan futihat abwabul jannah. Jadi hadis-hadis ni hadis-hadis tentang kelebihan, fadilat. Kita maklum, kita dengar selalu penceramah, ustaz-ustaz, tutuk guru selalu membaca hadis-hadis tentang kelebihan Ramadan ini. Antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila datangnya Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu syurga. Wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, ditambat syaitan. Wa nada munadin, para malaikat menyeru, ya baghiyal khair halumma, wahai orang yang mencari kebaikan, masalilah nak dapat kebaikan, halumma, datang, sila, mai pakat-pakat berebut kebaikan ini. Rebut rahmat Allah, rebut keampunan Allah, rebut keselamatan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghiyash syarri aqsur, wahai orang yang selalu melakukan kejahatan, boleh berhenti dah. Dah sampai dah waktu untuk berhenti daripada melakukan kejahatan. Jadi peluang tu, peluang untuk merebut segala kebaikan, peluang untuk tinggalkan segala kejahatan. Waktu ni, bulan Ramadan ni, kita cuba untuk memperbaiki diri kita, buang tabiat-tabiat buruk. Jangan sampai Ramadan berlalu seperti mana kita sebut tadi, tidak memberi kesan kepada diri kita, kepada rohani kita, maka tidak dapat apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala daripada natijah Ramadan, kelebihan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan, diwajibkan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan kepada umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan ataupun pasti kamu menjadi orang yang bertakwa.
Jadi jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila seseorang itu berpuasa, maka puasa itu akan menjana ketakwaan seseorang. Jadi bila kita dah menjalani ibadat puasa di bulan Ramadan sepanjang sebulan ini, tinggal lagi 2 hari ini, maka ketika itu takwa kita semakin meningkat, minat kita kepada agama semakin tinggi, semangat untuk kita beribadat semakin meningkat, cinta kita kepada akhirat semakin mendalam. Kerana apa? Ketakwaan itu bertambah dalam diri kita. Bayangkan setiap tahun kita menyambut Ramadan, daripada umur kita berapa tahun? 15 tahun akil baligh kita menyambut Ramadan. Ramadan itu meningkatkan ketakwaan kita. Ramadan umur kita 16 tahun, lagi tingkatkan ketakwaan. Umur kita 40 tahun, sambut lagi Ramadan, tingkat lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi la'allakum tattaqun, Allah Taala firman, pasti kamu menjadi orang yang bertakwa dengan menjalani Ramadan itu. Namun orang yang berpuasa, menyambut Ramadan, bertemu dengan Ramadan, namun takwa dia tidak bertambah, itu menunjukkan bahawasanya puasa dia bermasalah. Bukan janji Allah Subhanahu Wa Taala tak betul. Allah Taala, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah Taala tidak menyalahi janji. Seperti mana Allah Taala janjikan sembahyang itu mencegah kemungkaran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang mencegah daripada perkara yang keji, sembahyang mencegah daripada perkara yang mungkar. Makna bila setelah sembahyang kita tak akan buat benda haram, kita tak akan buat maksiat, kita tak akan buat benda keji, benda mungkar. Namun ramai orang yang sembahyang masih lagi melakukan kemungkaran. Bukan bermakna Allah Subhanahu Wa Taala tidak melaksanakan janjinya. Disebabkan lepas sembahyang masih lagi kita buat kemungkaran, adakah Allah Taala menyalahikan janji? Tidak. Allah Taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Namun ketika mana masih lagi kita melakukan kejahatan walaupun kita dah sembahyang, kita kena muhasabah sembahyang kita. Ada benda tak kena dalam sembahyang kita, masih lagi belum sempurna, maka belum layak untuk mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sembahyang tidak mencegah kemungkaran disebabkan kecuaian, kesalahan ataupun masih lagi ada kekurangan dalam ibadat sembahyang kita. Begitu juga puasa. Kalau puasa itu tidak menjana ketakwaan, tidak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini menunjukkan bahawasanya puasa kita bermasalah. Masih lagi kita perlu bermuhasabah, masih lagi perlu kita tingkatkan kualiti ibadat puasa kita. Sebab tu Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala menggariskan panduan untuk kita tingkatkan kualiti ibadat kita. Imam Ghazali letakkan puasa itu terbagi kepada 3. Yang pertama puasa awam. Puasa awam ni puasa sekadar tak makan, tak minum, tak buat benda-benda yang membatalkan puasa. Ini puasa awam. Yang kedua, golongan yang kedua kata Imam Ghazali, garisan yang kedua ataupun tahap yang kedua, darjat yang kedua adalah puasa khawas. Puasa khawas ni puasa bukan sekadar dia memelihara makan minum dia, bukan dia tak buat perkara yang membatalkan puasa sahaja, bahkan dia memelihara daripada perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Dia ada 2 istilah. Pertama batal puasa, yang kedua batal pahala puasa. Batal puasa ni, kalau batal puasa lepas Syawal nanti dia kena qada sebab puasa dia batal, kan? Puasa dia makan, batal puasa dia. Puasa dia bersetubuh di bulan puasa, batal puasa dia. Puasa dia masukkan sesuatu dalam rongga dia, batal puasa dia. Maka masuk Syawal nanti, raya kedua dia dah mula kena qada puasa dia. Itu orang panggil puasa awam. Melanggar perkara yang membatalkan puasa, maka dia wajib qada balik puasa dia. Itu orang panggil batal puasa. Yang kedua istilah batal pahala puasa. Walaupun dia tak kena qada, tapi pahala dia tak dapat. Kenapa? Walaupun dia berpuasa, tapi mulut dia masih lagi bercakap benda-benda yang haram. Walaupun dia berpuasa, tapi mata dia masih lagi melihat benda-benda yang ditegah. Walaupun dia berpuasa, tapi masih lagi orang panggil melakukan perkara-perkara yang
ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa sekadar melepaskan kewajipan, namun tidak meningkatkan ketakwaan, bahkan tidak mendapat ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak ganjaran pahala puasa. Sebab tu kita berpuasa, kita bermuhasabah dengan ibadat puasa yang kita lakukan. Di ujung-ujung Ramadan ini kita tanam dalam diri kita sifat raja. Apa dia sifat raja? Iaitu mengharap supaya amal ibadat yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama juga kita tanam perasaan khauf, takut. Apa dia takut? Rasa bimbang. Puasa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana di ujung-ujung Ramadan ni kita banyak istighfar, banyak minta, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu antara doa yang disarankan untuk kita perbanyak ulang, terus mengulangi doa itu. Tak lama dah, peluang kita dah hujung dah. Saat-saat akhir, besok lusa kita dah nak habis dah Ramadan kita. Maka kita perbanyakkan minta, Rabbana taqabbal minna Allah siyamana salatana wa siyamana. Ya Allah, terimalah sembahyang kami, terimalah puasa kami. Kemudian kita berdoa, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ya Allah afuwun karimun, maha pengampun, karimun, maha mulia. Fa'fu anna, ampunkanlah dosa kami ya Allah, tampungkan kekurangan kami ya Allah. Minta Allahumma waffiqna li ta'atik, ya Allah berilah taufik kepada kami untuk mentaati perintahmu. Wa tammim taqsirana, tampungkan segala kekurangan di dalam ibadat kami. Kita dah dapat taufik daripada Allah untuk beribadat kepada Allah, namun ibadat kita masih lagi ada kekurangan dia, ada kecuaian dia. Maka kita minta lagi pada Allah, Allahumma waffiqna li ta'atik wa atmim taqsirana. Ya Allah, tampungkan kekurangan ibadat kami. Ada tersilap pandang, ada tersilap cakap, ada tersalah dengar, ada tersilap bertindak, terlibat dengan benda-benda yang haram di dalam melakukan ibadat puasa, sehingga mengurangkan kualiti puasa kita, sehingga menghilangkan pahala puasa kita. Nabi SAW bersabda, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Beberapa banyak orang yang berpuasa namun apa pun tak boleh daripada puasa dia, illa al-ju' wal 'atash, melainkan lapar dan dahaga. Begitu juga kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Beberapa banyak orang yang bangun berqiyamul lail, namun dia tidak dapat apa-apa ganjaran pahala, melainkan yang dapat hanya berjaga malam sahaja. Jadi kita tak mau perkara sedemikian berlaku kepada kita. Kita berpuasa sepanjang sebulan, tiba-tiba pahala puasa tak dapat, disebabkan kita melanggar ataupun kita masih lagi melakukan perkara-perkara yang haram ketika berpuasa. Ini Imam Ghazali letak darjat yang kedua, puasa khawas. Puasa khawas ni bukan sekadar dia memelihara daripada perkara yang membatalkan puasa, bahkan dia juga memelihara daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Jadi mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini, Masya Allah, puasa kita tingkatkan puasa sehingga menjadi puasa khawas, puasa yang mendapat ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hujung-hujung Ramadan ini. Seperti mana kita sebut tadi, kita tanam sifat raja, kita tanam sifat khauf, sifat harap sangat Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadat puasa kita. Risau dan bimbang amal ibadat puasa ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, Allahumma waffiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Ya Allah, berilah taufik kepada kami untuk mentaati perintahmu. Wa atmim taqsirana, tampungkan kekurangan ibadat kami. Wa taqabbal minna, terimalah amal ibadat kami ya Allah. Itu di ujung-ujung Ramadan banyak kita tanam sifat raja, tanam sifat mengharap supaya amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ampun kekurangan ibadat kita. Di saat kita bermuhasabah,
Di penghujung-hujung Ramadan ni saat kita muhasabah ibadat yang kita lakukan. Ada kecuaian, ada kekurangan di situ, kita minta Allah Subhanahu wa taala tampung kekurangan itu. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti mana kita sebut tadi, ganjaran pahala puasa itu begitu banyak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan harapan kita supaya amal ibadat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharap supaya Allah Subhanahu wa taala pertemukan pula kita dengan Ramadan pada tahun depan, seperti mana Allah Subhanahu wa taala makbulkan, terima doa kita, balighna Ramadan, sampaikan kami ke Ramadan, dan memang kita dah sampai. Alhamdulillah, kita dapat sempurnakan ibadat kita. Setelah kita muhasabah, kita dapati, oh alhamdulillah, sepanjang Ramadan ini aku dapat sempurnakan ibadat puasa tanpa batalkan ibadat puasa. Lahirkan syukur terhadap bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, kita muhasabah Ramadan ini, kita dapat laksanakan ibadat sembahyang tarawih sepanjang malam tanpa kita kurangkan tarawih kita, tanpa kita orang panggil tinggal walaupun semalam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala beri taufik untuk kita dapat kekuatan beribadat pada malam hari. Begitu juga alhamdulillah, kita muhasabah, kita tengok alhamdulillah kita dapat bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran. Ada yang mampu khatam sehingga sekali khatam, ada yang mampu 2 kali khatam, ada yang tak pernah baca Quran, tiba-tiba bila datang Ramadan dia mampu buka Al-Quran. Jadi kita lahirkan syukur terhadap ibadat-ibadat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, taufik untuk melakukan ibadat Allah taala dah berikan kepada kita. Walaupun di sana ada kekurangan, namun kita lahirkan syukur dulu terhadap ibadat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu Allah taala tambahkan lagi. Kalaulah ibadat kita ni kurang kualiti dia, ibadat kalau disebut sebagai ibadat zahir saja yang kita dapat buat, batinnya belum lagi buat, kan? Imam Ghazali bahagikan puasa ni kepada 2, ada puasa zahir, ada puasa batin. Puasa zahir seperti mana kita sebutkan tadi, iaitu puasa awam tadi. Puasa batin, puasa khawas tadi. Dia jaga daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa dia. Dia alhamdulillah, kita lahirkan syukur dulu. Ya Allah, kau telah takdirkan aku untuk berpuasa, ya Allah. Untuk pertama, untuk bertemu dengan Ramadan. Kemudian untuk dapat melaksanakan ibadat puasa walaupun dengan kekurangan ini. Ya, kita akui kekurangan kita, kita akui kelemahan kita. Serba kekurangan, ya Allah, aku bersyukur dulu. Hamba bersyukur dulu terhadap nikmat taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat laksanakan kewajipan-kewajipan di bulan Ramadan ni. Bahkan kita dapat laksanakan sunat-sunat di bulan Ramadan, sunat tarawih, sunat membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Kemudian barulah kita pandang kekurangan-kekurangan ibadat kita. Ketika mana kita pandang kekurangan ibadat, kita akui itu kekurangan kita, maka ketika itu seperti mana kita sebut tadi, minta Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kekurangan itu. Ada cuai, ya Allah ampunkanlah kecuaian itu. Ada kurang, ya Allah sempurnalah kekurangan itu. Ada lalai, ya Allah ampunlah kelalaian itu. Kita minta. Itu adab kita ketika beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akhiri dengan wa taqabbal minna, ya Allah terimalah ibadat kami yang kurang ini. Itu di penghujung ibadat kita, di penghujung Ramadan kita. Dan sekali lagi kita saya menyeru kepada diri saya sendiri dan juga kepada sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengambil peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang yang sedikit ini, Ramadan yang tinggal sehari 2 hari lagi ni. Kita jangan sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu inilah kita perbanyakkan berdoa dan terus berdoa, minta penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan yang paling besar adalah kita meminta
keredaan dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan yang paling besar adalah kita minta berlindung daripada neraka dan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita berlazamah dengan doa yang diajarkan kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon redha-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon syurga-Mu ya Allah. Tidak ada yang paling besar daripada redha Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana ahli syurga masuk ke dalam syurga, ditanya kepada penghuni syurga, apakah lagi yang kamu kehendak, apa lagi nikmat yang kamu mahu? Ditanya kepada ahli syurga, maka menjawab penghuni syurga, wa ridwanullahi akbar. Keredaan Allah Subhanahu wa taala adalah lebih besar. Jadi kita harap sangat mendapat redha Allah, sehingga kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ya Allah, kami mohon keredaan-Mu ya Allah, wal jannata, dan syurga-Mu ya Allah. Bila dapat keredaan Allah, pastilah akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita minta berlindung, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon berlindung daripada kemurkaan-Mu ya Allah, wan nar, dan neraka-Mu ya Allah. Di hari akhirat kalau ada dua tempat je, neraka, syurga. Dia tak ada border, tak ada kan, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Andainya kita memperolehi keredaan Allah dan syurga Allah, tentulah kita akan selamat daripada kemurkaan Allah dan neraka Allah. Begitu juga wal a'yaz billah, andainya kita menerima kemurkaan neraka Allah dan murka Allah Subhanahu wa taala, tentulah kita jauh daripada keredaan dan juga syurga Allah Subhanahu wa taala, wal a'yaz billah. Jadi di bulan Ramadan, waktu yang masih ada, peluang untuk berdoa, pintu rahmat masih lagi terbuka, waktu pintu syurga masih lagi terbuka, pintu neraka masih lagi tertutup, rahmat Allah Subhanahu wa taala masih lagi melimpah ruah, pintu doa masih lagi terbuka. Doa orang yang berpuasa adalah doa yang mustajab, doa yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil peluang yang masih ada, saki baki yang ada ini, untuk terus berdoa. Mudah-mudahan doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat keredaan Allah, kita mendapat syurga Allah, kita dapat lagi peluang untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun depan. Selalu kita mengekalkan doa seperti mana kita sebut tadi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Mudah-mudahan tazkirah ringkas ini memberi manfaat kepada diri saya sendiri sebagai orang yang bercakap, dan juga kepada hadirin penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan janji-janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada segala ganjaran, pahala, keampunan, rahmat, semua itu kita terhasil untuk diri kita. Kita tidak terhalang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu la yukhliful mi'ad, tidak menyalahi janji. Jadi tidak dapat ataupun dapatnya seseorang bergantung kepada orang panggil, kalau andainya tidak dapat, itu bermakna kesilapan dan kesalahan diri kita sendiri. Maka ketika itu mohon daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala menghapuskan kesilapan dan kesalahan kita, sehingga kita dengan rahmat Allah kita mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua kita semua. Saya akhiri tazkirah ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.